wabarakatuh. Kemudian dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, perbetulkan simpulan lidahku, fasihkan tuturku. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala ala rahmatihi allati wasi'at kulla syai' wa ashkuruhu jalla jalaluhu wa ala ni'amihi allati la tuhsa wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana wa sa'ba idha ma syi'ta sahla fayassir lana umurana wakhtim lana ya Allah bis-sa'adah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, terima kasih pada Tuan Pengerusi Kepimpinan Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Falah, Tuan Imam kita dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya sampai di sini. Saya baru balik daripada Batak Rabit di Teluk Intan. Baru balik tu biasa, selalu travel. Tapi nak bagi tahu perjalanan yang semalam dengan hujan yang hari ni tak berhenti-henti, alhamdulillah. Tapi dibimbangi banjir dan sebagainya, alhamdulillah. Cumanya kesihatan saya kurang baiklah. Jadi kalau rasa tak dengar ataupun nak minta saya jelaskan lagi, boleh, tak ada masalah. Tapi kok macam mana pun suka hati saya lah. Saya yang pegang mikrofon ni, saya lah cakap. Siapa tak puas hati, kita jumpa kat Sempang. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sikit saya nak bagi tahu, saya bukannya asing sangat di sini. Saya imam Masjid Putra Nilai first dulu. Saya imam umur 19 tahun. Pajam baru nak buka masa tu. Saya nikahkan orang sebelum nikah. Jangan risau, sah. Orang yang ke-46 saya nikahkan, barulah saya nikah. Anak dengan isteri saya ada hari ni. Orang yang ke-147 saya berhenti jadi juru nikah. Saya buka firma guaman sendiri, alhamdulillah. Dan Haji sebut tadi, masuk TV lah apa semua. Selepas daripada 2011 ni saya eksklusif lah di Pajam ni, saya bagi tahu saya diberhentikan dengan bahasa baik. Bahasa tak baiknya saya dibuang. Tuduhan atas saya khutbah politik. Orang yang kenal saya ingat dia tahu macam mana saya khutbah. Dr. Zul pun pernah sebut, ini kalau khutbah Al-Asad yakhtub. Kan? Saya sebut pada budak universiti di UC masa tu tak ada masjid lagi. Saya kata tak perlu terlibat dengan reformasi, sebab student kerja dia study. Bila sebut politik, tuan-tuan hari ni baru nampak depan mata. Siapa betul, siapa tak betul. Hari ni mungkin dia betul, esok tak betul. Kan? Saya kata student you study lah. Saya sebut dalam khutbah. Dan itu menjadi poin untuk menyingkirkan saya. Saya keluar daripada masjid 2011 dengan sangat duka cita, sangat sedih. Tapi rupanya Allah Ta'ala nak bagi yang lebih baik, nak lebih luas dakwahnya. Dan 2 bulan saya baru balik daripada Jepun, rakamkan program hadis open mic musim keempat. Kalau tuan-tuan tengok Astro Rasis, tengok ke? Kan tak tengok rancangan agama. Tak, saya teringat skrip semalam. Ya, dalam Astro Rasis musim pertama hadis open mic kita rakam di sekitar Malaysia. Musim kedua
saya jadi macam-macam lah, kena pakai baju pilot, kena jadi bomber dan sebagainya. Tapi musim kedua, satu-satunya rancangan agama yang mewakili Asia masa itu dalam bahagian lifestyle magazine, dan akhir sekali memenangi award di Cannes, satu-satunya rancangan agama yang bertaraf international. Dan musim ketiga saya rakamkan di United Kingdom, sebulan di sana, turun habis semua. Satu kita kata Britain itulah. Dan ini saya berbalik daripada Jepun dalam rakaman yang musim keempat, dan insya-Allah saya sikit-sikit cerita hal ini. Saya nak bagi tahu orang muda, tuan-tuan, puan-puan semua, jangan risau. Rupanya kadang-kadang sesuatu yang buruk dan mendukacitakan kita itu adalah yang baik bagi kita. Itulah kita tak tahu hikmah di sebalik sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan. Baik, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah sekalian, topik yang saya nak bawakan sebagai program kuliah bulanan tuan-tuan rumah. Saya tengok semua dekat tuan-tuan punya TV ni semua tuan-tuan guru saya kan, Ustaz Ikmal, Ustaz Izzat dan sebagainya kan. Dan saya mendapat pendidikan diploma tahfiz di Kuis. Jadi itu semua guru-guru saya lah. Alhamdulillah. Dan kini saya sedang dalam proses menyiapkan PhD undang-undang di UKM. Tak habis-habis. Biasalah Ustaz selalu ceramah lambat habis. Baik, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah sekalian, kita ni kadang-kadang terlupa asal usul kejadian kita, dan kita terlupa ke mana kita perlu pergi dan dari mana kita dijadikan. Kalau dalam Quran, bila mana kita belajar dalam surah Al-Baqarah, ada tafsir, tuan-tuan belajar tafsir, ada yang menyatakan kita ni dijadikan di syurga, keturunan Adam. Kalaulah Adam tak makan buah khuldi tu, mesti kita semua ni telah berada seronok-seronok dalam syurga. Tuan-tuan, surau tuan-tuan ni sejuk. Alhamdulillah kan. Zaman saya jadi imam dulu, orang cukup marah pasal masjid masa tu tak ada aircon, panas kan? Jadi dia datang, dia tengok ni baca lama ke baca pendek, lagi-lagi tarawih. Kalau baca pendek, ini imam kesayangan. Kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Malam pertama tarawih memang semua kuat. Budak-budak pun amin, macam-macam. Kan? Tak, cuma kalau buat imam jemputan, tak tahu siapa yang datang, apa yang dia baca, macam mana deal dia dengan ahli jatuh kuasa. Satu malam satu juz kan. Setakat ni paling hebat saya pernah hadiri solat tarawih di Johor, satu malam 5 juzuk. Jadi dalam satu bulan dia boleh banyak kali khatam, tapi dia jemput ramai hafiz. Alhamdulillah, tuan-tuan imam, tuan-tuan pun insya-Allah hafiz, hebat, bacaan pun bagus, baca juzuk 5. Kan? Baik, imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Nun. Kan? Tak pernah dengar. Ini mesti surah panjang. Sekali imam pun Allahu Akbar. Dia baca satu ayat, satu huruf. Kan? Semua jemaah tersenyum. Jadi yang jemaah belakang sekali pun kata, Ustaz terbaik. Kalau baca panjang, mulalah jemaah tengok jam, ayat apa, TV, siaran apa keluar. Tuan-tuan, ini realiti. Orang tak suka. Sebab apa? Yang dirasakan bila dia datang ke surau, ke masjid untuk beribadah dan sebagainya, dia rasa itu adalah perbuatan saja. Tuan-tuan yang selalu hadir ke masjid surau ni, apa yang tuan-tuan rasa? Saya nak cakap tentang masjid surau ni, saya boleh cakap pasal saya jadi imam umur 19 tahun, kemudian habis kena buang di masjid nilai ni, saya pergi jadi imam Masjid Ar-Rahman Nusti Melaya sebelum dia renovation. Dulu warna coklat oren tu, sekarang dah warna kelabu. Dan sehingga kini masih lagi dijemput sebagai imam jemputan di Masjid Asyakirin KLCC.
Dan alhamdulillah Masjid Nilai Datukkan nama Datuk Kelana Petra pun baru-baru ni dalam program Maulidur Rasul jemput saya untuk sampaikan dalam kuliah subuh. Maknanya dah baik tu, dah baik. Kan? Bila sampai kuliah subuh tersebut, sepanjang saya jadi imam, saya bertugas, yang paling terkesan ketika saya di Masjid Asy-Syakirin. Habis daripada khutbah, ini peristiwa 2 tahun lepas. Habis daripada khutbah, datang satu orang Syekh Arab ni, dia bagi business card dia. Saya tengok dia Naibul Rais dekat universiti di Madinah. Saya tak nak sebutlah siapa dia sebut, tapi nak bagi tahu dia ni TNC lah, lebih kurang TNC. Dia kata, "Indaka zaujah?" Kau dah kahwin, dah ada isteri? Kata. Saya kata ada anak, ada mak, ada ayah. Dia kata kullu, dia kata semua ni dia nak bawa pergi ke Madinah jadi tetamu dia. Jadi tetamu dia, buat umrah, buat ni, jadi tetamu dia. Dia suruh saya kontak dia, email dia dan semua. Saya kata, "Ya Syekh," saya tanya, "Itu siapa main WhatsApp?" Saya kata, "Syekh, yang baik kenapa?" Soalan ni kenapa, kan? Tiba-tiba datang orang Arab dia, tiba-tiba baik kita ni, kenapa? Soalan saya. Dia kata, "Sami'tu qara'tal hadis." Dia kata, "Aku dengar kamu baca hadis. Dalam khutbah tu saya baca hadis, tapi mungkin dia tersentuh. Semua orang baca hadis, semua orang belajar hadis." Saya kemal ajar Riyadhus Salihin. Kita tahu Nabi bagi tahu kelebihan orang yang mengajar, belajar, amal, faham, hafaz. "Nadharallahu amran sami'a minna maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Lepas tu datang masjid, tuan-tuan, saya tanya tadi, datang masjid ni rasa apa? Bukan orang sakit buah pinggang datang masjid sembuh, tak. Sekurang-kurangnya orang yang datang masjid, datang surau, datang majlis ilmu, dia dengar hadis Nabi. Nabi kata Allah akan jernihkan muka dia. Jernih muka ni, ulama hadis ni bahan ni, jernih muka ni maksud dia apa? Adakah makcik-makcik yang umur 60 datang surau dengar hadis, keluar-keluar surau dah tak kedut? Jernih muka ni maksud dia ketenangan. Ketenangan. Ilmu satu hal, bila kita tak tahu jadi tahu, satu hal ilmu. Bila kita sudah tahu orang pesan ni, peringatan, tazkirah, satu hal. Satu hal lagi yang namanya berkat, barakat ni, keberkatan ini, bila mana Allah Ta'ala jernihkan muka dia, bila mana dia bukan sekadar dengar kata-kata hadis tadi, bahkan dia faham dan dia ambil cakna dan dia amalkan kama sami'aha, sebagaimana dia dengar. Dan bila saya khutbah, orang tersebut dengar, dia terasa, jadi dia nak buat baik. Hadis yang saya bacakan dalam khutbah tersebut cerita tentang seorang sahabat. Sahabat ni jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, aku ni banyak dosa, banyak buat maksiat. Jadi hari ini rasa nak bertaubat, rasa nak ubah diri, rasa nak turn balik, patah balik, jadi baik." Nabi kata, "Berbakti pada mak kamu." Sahabat dia kata, "Ya Rasulullah, mak aku sudah tiada, dah meninggal." Maka Nabi kata, "Kamu berbakti, buat baik pada adik-beradik perempuan mak kamu." Makcik lah, makcik. Tuan ada adik-beradik mak yang masih hidup, walaupun mak tak ada, buat baik. Orang hari ni bila cuti sekolah, oh dia dah plan anak-anak dia nak pergi mana. Legoland lah, Sunway Pyramid lah, Cameron lah, macam-macam. Tu yang semua jalan jam, nyampah. Tapi yang afdalnya jangan lupa pergi ziarah mak dulu. Kalau ada mak, tak ada mak ni, adik-beradik mak ni dulu. Pergi jumpa, doa, sembang, minta keberkatan. Ni cara yang orang
kadang-kadang terlepas pandang. Itu dia, bukan kata tak buat, terlepas pandang. Jadi mungkinlah peristiwa ni memberi kesan pada saya, dan saya tak terima pun tawaran dia. Saya tolak, saya emailkan dia, saya kata terima kasih, tak apa. Sebab dalam banyak tempoh ni sehingga hari ini pun saya masih berkhutbah di Masjid Syakirin, tapi dalam bahasa Inggeris. Saya khatib garang sikit. Kalau kita khutbah tu nampak orang tidur kat Petronas ada orang tidur, jangan kata baik sangat kan. Saya ketuk mimbar saya ni, saya ketuk, brothers, please wake up, this is my sermon. Nampak orang putih sikit lah. Kan, bagi tahu dia kan. Tu saya dengar ada satu masjid di apa ni, Taling ke mana, Serip Taling. Dia memang khatib tu siapa tidur di baling tombak tu. Saya tak sampai macam tu lah. Keluar pula surat khabar. Baik. Tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kerana itu bila kita sebut, kita tahu tujuan kita, maka atas dunia ni apa pun yang berlaku pada kita, kita redha, kita sabar, dan kita ambil ke mana yang Allah Ta'ala nak bagi hikmah, pusing pada kita. Tuan dan puan, ramai orang hari ini yang menganggap Allah sayang bila Allah penuhi kehendak dia. Saya buat program Hadis Open Mic ni bukan 2-3 tahun, lama dah, baru di TV kan, baru di TV kan setelah sekian lama, dan kita buat daripada usaha yang kecil. Tuan-tuan, kalau surau tuan-tuan ni rasa kecil, tuan-tuan jangan tak percaya, satu hari dia boleh jadi lebih besar. Berapa banyak yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, golongan yang kecil berjaya mengalahkan golongan yang besar. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah, dengan izin Allah. Tapi bukanlah kita nak cari mesti mad'u yang ramai, mesti nak buat besar-besaran. No, dakwah bukan begitu. Dakwah ialah sentiasa dan mesti ada. Betul, kalau Allah award atas dunia ni dengan program Hadis Open Mic yang menang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan naik MAS ataupun Royal Air Brunei, satu-satunya program agama. Kalau tuan-tuan naik Emirates ke Saudi, lainlah, memang dia banyak program agama, tapi yang hiburan pun banyak. Tapi ni daripada Malaysia, dan daripada situ banyak kita belajar kat UK, kat Jepun. Nanti saya akan kongsikan sedikit. Sebab dalam mentaliti kita, kita kata orang Jepun ni hebat-hebat, 3 minggu duduk di Jepun baru saya dapat jawapan. Ini saya kongsikan. Baik, saya nak beralih sikit. Ni tajuk ni campur-campur je lah tuan-tuan, campur-campur lah. Sukatilah saya yang pegang mikrofon. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Baik, bila kita bercakap tentang baginda Nabi SAW, itulah contoh model yang perlu kita ikuti. Dan semua orang tahu yang dimaksudkan dengan sunnah, yang dimaksudkan dengan hadis itu ialah mengikuti Nabi, ikut apa yang Nabi lakukan, dari sudut percakapan baginda, perbuatan baginda, pengakuan baginda, akhlak baginda, kejadian ciptaan baginda dan sebagainya. Sekiranya boleh diikuti, kita ikut kan? Kalau baginda Nabi SAW rambutnya macam mana, tubuhnya macam mana, lagi-lagi orang yang pergi ke Madinah boleh melihat sendiri kesan-kesan sirah. Ramai yang tak perasan di hujung Masjid Nabawi, pintu yang last sekali, kalau kiblat menghadap depan tuan-tuan ni, dia yang sebelah kanan. Sebelah kanan ada satu syariat as-sabaqah, syariat jalan Nabi SAW dan juga Aisyah lumba lari. Lumba lari, Aisyah dengan Nabi main kejar-kejar. Dalam riwayat hadis ada 2 kali. Pertama Nabi menang, yang kedua Aisyah menang. Bertentangan dengan jalan tu, nampak kawasan di mana Nabi SAW berlatih, bergusti, menunggang kuda, memanah. Nabi handal di medan perang, tapi jarang kita dengar bagaimana cerita Nabi berlatih. Nak jadi handal kena berlatih. Mana boleh tiba-tiba handal?
Mesti kena ada latihan. Jadi nak jadi orang Islam yang konsisten juga kena ada latihan. Nak jadi orang Islam yang hebat juga kena ada latihan. Latihannya susah dulu. Rasa susah dulu baru boleh rasa senang. Rasa diuji dulu baru rasa syukur bila dapat kejayaan. Maka ini yang orang hari ini suka nak belajar pendek-pendek. Dia tak mau belajar panjang-panjang. Dia buka Facebook, dia tengok, oh, kau kenapa tak kaya-kaya, kan? Dia tunjuk kereta dia, dia tunjuk duit dia. Baguslah dia tunjuk tu, LHDN pun senang cari, kan? Dan dia marah, kan? Jual produk ni confirm kaya, 5 angka, 10 angka. Kalau tak kaya salah ke? Kan? Kalau tak hidup mewah macam dia, salah ke? Kan? Soalan. Lepas tu bila kita tengok Nabi SAW dalam peristiwa Isra wa Mi'raj, hadis sahih dari Bukhari, Nabi bagi tahu apa? Aku melihat ramai manusia dalam syurga terdiri daripada golongan orang miskin. Dalam konteks nak memahami hadis, bukan semua orang datang, oh kalau macam tu kita jadi miskin semua. Tak. Kita nak, saya sebut tadi, kita nak contohi Nabi. Bagaimana Nabi SAW boleh pupuk di kalangan sahabat supaya bersedekah, supaya membantu, supaya bersungguh-sungguh. Ada orang sebut, Ustaz bolehlah, kan, Ustaz ceramah, pendakwah, kan. Saya kata isu ceramah, isu dakwah tetap pula, kan. Isu dia, saya tetap manusia, saya tetap ada nafsu, saya tetap ada akal. Sama je, cuma lapangan kita berbeza. Pergi ke ceramah jauh-jauh, tuan-tuan kena ingat, kalau ustaz tu dia pergi dakwah jauh-jauh ni, maksudnya dia akan tinggalkan anak dan isteri. You win some, you lose some. Kan? Mungkin dapat sampai dakwah merata-rata dan sebagainya, tapi anak isteri, kalau kes mahkamah, biasanya orang Arab, saya sebut biasanya orang Arab, sebab ada satu kes ni yang kita konteks, kita cari, rupanya memang ada 2-3 pattern, banyak. Orang Arab ni dia akan kahwin sampai 3. Itu yang tengah viral yang dia kata siapa kahwin satu low class, ni bukan low class ke tak ada kelas, dia kena masuk kelas dulu. Kan? Orang Arab ni pattern dia akan kahwin sampai 3. Dan satu lagi dia reserve bila dia bermusafir. Katalah dia ceramah kat Malaysia ni 3 bulan, dia sampai Malaysia, dia cari jodoh dulu, dia kahwin dulu, dan dia akan ceraikan isteri dia yang keempat bila dia pergi negara lain pula. Ada kes mahkamah yang kita saman dia, tapi pendakwa dia dah meninggal lah, orang Arab, tak nak sebut lah aib. Tapi nak bagi tahu ada perangai-perangai yang macam ni, yang berfahaman macam ni, yang tak perlu kita ikuti dan contohi. Sebab memang kita tahu bila kita buat kat orang macam ni, orang akan, Allah Ta'ala akan balas benda yang sama. Sebab tu bila kita duduk atas dunia ni, kita lihat, maksudnya apa pun, orang nak maki hamut, orang nak pulau, orang nak kata sesuatu buruk pada kita, silakan. Tapi Allah akan balas benda yang sama apa yang kamu buat, bahkan lebih teruk lagi. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Mungkin lebih teruk lagi. Apa yang kamu buat pada orang, orang akan balas semula. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita memahami agama kita dan faham tujuan, sebagaimana tuan-tuan perempuan belajar, ada kuliah setiap hari dan sebagainya, bila kita memahami agama kita, barulah kita dapat berjalan di atas muka bumi Allah ini dalam keadaan tenang. Ramai soalan-soalan. Saya sekarang diamanahkan untuk menjawab slot-slot pertanyaan 4.30 di Zayan FM setiap Jumaat pagi di Nagori FM. Kalau tuan-tuan dengar rancangan Dobat, sepakat, itulah saya lah Kak Zul. Kadang-kadang soalan yang ditanya tu macam-macam, dan sampai bila tahap
pasal isu kekeluargaan, dia akan mengakibatkan mengakibatkan suami isteri dan sebagainya. Sampai kan ada satu kes tu, pasangan umur 70-an. Ni selalu saya cerita, anak saya pun dah hafal skrip ni. Yang datang jumpa saya umur 70-an, pakcik atuk umur 74, datang bawa surat saman. Saya kata tu, umur dah 74 ni kenapa nak bercerai lagi? Ni kaki masjid ni tuan-tuan, kaki masjid, kaki kuliah, umur 74 nak cerai. Saya kata, Ustaz, jangan salah faham, tengok siapa saman siapa. Yang saman Mak Haji umur 71. Mak Haji minta cerai, kahwin puluhan tahun, anak cucu cicit dah, tapi nak cerai kan? Jadi Mak Haji pun datang pakai heels, gencu merah, tangan sangkut beg tangan dia dekat tangan dia lah. Saya kata, Mak Haji betul ke nak cerai? Apa boleh buat Ustaz, dah jatuh cinta kat orang lain. Jawapan Mak Haji ni, umur 71. Saya tanya, Mak Haji jatuh cinta dengan siapa? Umur 71, apa lagi ada? Dah tak ada apa-apa kan? Alah Ustaz, Majibur. Kenal Majibur? Pakistan bawa jual kapet tu. Tak mahulah kalau ada sahabat-sahabat kita yang luar, bukan nak, ni cerita betul. Jadi dia datang, kalau dia masuk kampung-kampung, dulu kan bawa basikal, lepas tu naik AX5 tu, lepas tu naik kancil, kan naik van, naik van, dia horn, Mak Haji, Pak Haji ada tak? Pak Haji tak ada, pergi kobun. Tak ada, bagus. Mak Haji tengok dulu, tak beli tak apa, dia kata kan, tak beli tak apa, tengok dulu. Dia pun bentar kat bawah, Mak Haji pun tengok daripada cermin, berapa tu? Dia dah bekak macam tu, teringat nak raya. Mak Haji ni 300 je, satu bulan 100. Pandai tak? Dia tak payah pergi kedai kan, dia datang collect orang kampung. Dia teringat anak ni bagi ni, anak ni kalau sebulan satu cukup ni kan? Teringat cucu ramai balik nak lompat atas rumah tu, kalau ada kapet baru ni okey sikit kan, membeli. Maknanya 3 kali dia datang jumpa Mak Haji ni, tak apa ayat dia, sangkut orang tua tu. Yang saya geram, Mak Haji kata, alah Ustaz, love is blind. Memang blind, kalau saya cocok mata Mak Haji tu kan, memang blind. Tuan-tuan, kenapa jadi isu macam ni? Setuju tak kalau saya katakan ianya apa, kalau orang lelaki dia take for granted lah. Ini isu-isu yang kita lepas pandang, yang kita ambil, alah dah kahwin apa, dah 20 tahun kahwin apa, dah 30 tahun kahwin pun. Kalau JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah, dia kata apa? Dulu statistik 5 tahun lepas, setiap 20 minit 3 kes, 3 kes cerai. Setiap 1 jam 3 kes cerai, 20 minit 1 kes cerai. Sekarang 150 kes cerai sebulan, dan angka itu meningkat hingga sebulan mencecah 2,000, 3,000 kes. Di Selangor ada fast track. Fast track, laki suami isteri setuju nak cerai, apa pun isu kena, tapi setuju nak cerai, daftar sekejap lagi, tengah hari nanti terus cerai. Kahwin dulu bergompang-gompang, cerai berlempang-lempang. Senang, senang bagusan. Tak puas hati lah, cerai. Kenapa? Sebab orang hari ni, bila dia rasa tak puas hati, dia pergi file kes mahkamah. Bila file kes mahkamah, tuan-tuan, tak pergi jauh, memang akan tersingkir. Akan tersingkir. Sebab tu orang dulu-dulu susah nak cerai. Kenapa? Dia hargai pasangan dia, dia tahu suami dia macam mana, isteri dia macam mana, dan mereka susah sama-sama cari nafkah, besarkan anak. Dan yang hari ini